Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Sambungan pelajaran pada kali ini iaitulah kitab Rukun Iman yang ke-6. Al-Imanu bil Qada'i wal Qadar. Al-imanu bi qada'illahi wa qadarihi, beriman kepada qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar ini? Beriman kepada qada dan qadar Allah salah satu daripada rukun akidah dan rukun yang ke-6 daripada rukun iman. Jadi 6 perkara ni kita wajib kena percaya semua. Dan kita kena tahu, kena belajar. Sesiapa yang mengingkari qadar Allah, ia terkeluar daripada agama Islam. Sebagaimana disebut dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Jibril alaihissalam datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar baik dan jahat. Itu dalil bahawa orang itu mesti beriman dengan Allah. Dan semua rukun iman yang 6. Kita pergi kepada ta'rif pengertian qada dan qadar. Kita biasa dah dengar ni qada, qadar, qada, qadar. Apa dia maksudnya? Ta'rifnya apa? Dalam memberi pengertian qada dan qadar, kita dapati bahawa para ulama berlainan pendapat di dalam memberi pengertian tersebut. Perbezaan pendapat itu kadang-kadang bila kita kumpul semua, dia jadi lengkap. Jadi satu pengertian yang semua melengkapi semua makna dia. Yang pertama, di antara mereka ada yang berpendapat bahawa qada dan qadar ialah satu arti. Ada ulama kata qada dan qadar ini satu je. Mana perkataan seerti. Kalau kita kata qada, qadar, ketentuan Allah dan ketetapan Allah. Sama. Dan ada di antara mereka yang beri pengertian qada berlainan dengan pengertian qadar. Ada yang membezakan. Apa perbezaannya? Qada ialah penciptaan Allah akan sesuatu menurut ilmu dan iradah. Qada maknanya Allah Ta'ala buat satu benda berdasarkan kepada ilmu dan iradah dia. Qadar ialah pengetahuan Allah mengenai apa yang akan berlaku kepada makhluk di masa hadapan. Qada maknanya hak Tuhan buat dah. Hak Tuhan penciptaan. Tuhan buat satu benda mengikut ilmu dia. Qadar ialah pengetahuan Allah mengenai masa depan. Qada hak lepas. Qadar ketentuan masa depan. Mana qada, mana sesar. Buat siap. Hak ni nak jadi masa depan. Itu dia panggil qadar. Dan pendapat yang beri pengertian sebalik yang tersebut, iaitu ada yang terbalik. Yang tadi qada, benda yang telah buat. Qadar, benda masa depan. Yang ketiga ini takrif pula, qada ialah pengetahuan Allah mengenai apa yang akan berlaku pada makhluk di masa depan. Qadar ialah penciptaan Allah akan sesuatu menurut ilmu dan iradahnya. Ketiga-tiga pendapat ini boleh diihtimalkan. Pendapat yang mengatakan qada dan qadar adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada alam ini, peraturan umum Allah Ta'ala dan sunnatullah yang dengannya Allah ikatkan sebab dengan musabbabnya. Allah Ta'ala dah tentu dah qada dah orang ni akan jadi baik. Sebabnya apa? Sebab dia berusaha nak jadi baik. Dia berdoa kepada Allah nak jadi baik. Itu dia panggil sebab. Ikat dengan sebab. Tak boleh kita bila kita baca qada dan qadar, kita pakai tidur di rumah kita. Kenapa tak pergi kerja?
Allah Ta'ala tulis dah rezeki aku. Kalau tak pergi kerja, dia mari. Tak ada masalah. Kenapa tak ibadat? Kalau Tuhan tulis aku ahli syurga, tak ibadat pun tak apa. Itu dia panggil tak ambil sebab. Ini satu kesalahan. Dia kena ikat sebab dengan musabab. Sebab dengan perkara yang menjadi sebab. Pengertian inilah yang dibawa oleh ayat Al-Quran yang menyentuh hal qadar. Seperti dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ayatnya panjang lagi. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah Ta'ala tahu apa yang dikandung oleh setiap orang perempuan dan apa yang berada dalam rahim dia. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala ada kadarnya, ada ukurannya. Suratul Ra'di ayat 8. Jadi sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna qadar. Dan dalam ayat yang lain, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, mana simpanan, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Biqadarin ma'lum. Ukurannya sangat kira. Suratul Hijri ayat 21. Dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Segala benda yang kita buat itu menurut ukuran. Dan betapa cantiknya jawapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya di soal mengenai qadar. Orang tanya dia tentang qadar. Faqala, qadar itu ialah kekuasaan Tuhan Ar-Rahman. Qadar itu kuasa Tuhan. Dan berkata Ibn Qayyim dalam qasidah yang bermaksud, maka hakikat qadar yang membingungkan fikiran manusia, ia adalah kekuasaan Tuhan Ar-Rahman. Jadi kuasa itu kuasa Tuhan. Jadi tak boleh kita nak berhujah dengan qadar yang menyebabkan kita tak kerja, tak boleh. Ibnu Aqil tertarik kepada Imam Ahmad dalam memberi jawapan yang menjelaskan tentang keredaan ketuhanan. Sebenarnya makna qadar yang diberi oleh Imam Ahmad adalah padat dan mencukupi. Kerana qadar bererti penetapan yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya bagi Allah. Surah Ali Imran ayat 154. Dan firman Allah Ta'ala lagi, "Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh." Dan kepada Allah lah dikembalikan urusan semuanya. Surah Hud ayat 123. Dan firman Allah lagi, "Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya tempat kembali. Surah Yasin ayat 83. Dan firman Allah lagi, "Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih." Dia mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat, pertolongan, kecuali sesudah ada keizinan daripada Allah. Surah Yunus ayat 3. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa tidak berlaku sesuatu di alam ini kecuali dengan iradah Allah dan masyiahnya, dengan kehendaknya. Jadi kita nak di sini pengertian dia bahawa qada dan qadar adalah ketentuan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca ni, semua benda urusan ini mesti dengan kehendak Allah. Dia tak akan berlaku sendiri. Sebagaimana yang dipahami oleh golongan Dahriyun. Dahriyun ni orang-orang yang percaya pada benda. Apa yang berlaku ni tak biasa. Dunia ni macam tu. Dia hujan, dia tumbuh-tumbuhan. Bila tumbuh naik, dia masak, lepas tu dia mati. Jadi dia tak sandar kepada Allah. Ini kita berbimbang juga setengah-setengah manusia hari ni. Bila bercakap, dia kata ini bencana alam.
Daripada ayat. Bencana alam ni. Gempa bumi, bencana alam. Hak ni bencana alam. Tak kait dengan siapa dia yang buat bencana tu. Allah. Sebab apa bencana mari? Maksiat. Dia nak lari daripada maksiat. Kita kena klik kepada natijah. Kesan daripada maksiat, marilah bencana. Jadi maksiat kemari bila? Sebab apa? Sebab adanya maksiat. Bila ada maksiat, adanya qubah, adanya balasan daripada Allah SWT sebagai memberi ingatan kepada orang lain. Jangan buat maksiat jadi macam tu. Jadi bila kita duduk sandar ke bencana ni kepada alam ya, tak sandar kepada Tuhan alam, maka dia jadi tak ada apa-apa. Tidak ada kesan, kesedaran tak ada. Sebab apa tak sedar? Sebab dah alam lagu tu lah. Biasa ya. Gempa bumi, tsunami, apa segala mi mari basah. Jadi hakikat keimanan kepada qadar Allah adalah berpijak di atas asas beriman kepada sifat-sifat Allah yang maha tinggi dengan nama-namanya yang maha mulia yang telah kita belajar itu. Sifat Allah Ta'ala ini semua sifat yang sempurna. Di antara sifat-sifat itu ialah sifat ilmu. Allah Ta'ala sangat mengetahui. Qudrat, kuasa, irada, kehendak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia, yakni Allah amat mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah amat berkuasa di atas segala sesuatu. Suratul Hadid ayat 2. Fa'alul lima yurid. Maksudnya maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Allah maha kuasa. Suratul Buruj ayat 16. Jadi semua duduk di mana? Duduk di bawah kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Tahawi, segala sesuatu itu berlaku dengan penetapan dan kehendak Allah. Kehendak dalam meluluskan segala-galanya. Tuhan nak lulus, dia lulus. Tak payah musyawarah. Tidak berlaku kehendak hamba melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kehendak manusia ni ada kehendak dia. Tapi tak berlaku kehendak itu kecuali setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, perkara itu akan berlaku. Sebaliknya apa yang tidak dikehendaki, perkara itu tidak akan berlaku. Tidak ada penghalang bagi penetapan Allah. Tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan segala urusan Allah. Daripada syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kita berpindah kepada yang kedua. Makna al-imanu bil qadar. Kita kata kita beriman dengan qadar. Tadi kita dah belajar tentang ta'rif dia. Al-qadar itu maknanya ketentuan Allah Ta'ala yang telah ditetapkan. Qadar itu ketentuan Allah Ta'ala untuk masa depan. Atau sebaliknya. Sebagaimana ditarif. 3 ta'rif ada sini. Ada orang kata, kalau kata beriman dengan qadar, cukup lah. Tak apa tak kata qadar pun. Sebab dua-dua satu erti. Qadar makna ketentuan Allah Ta'ala. Sama ada yang telah berlaku atau yang masa depan. Dua-dua. Tapi kalau kita pisah asingkan, qadar maknanya benda telah berlaku. Qadar, benda akan datang. Ada pula tarikh yang sebaliknya. Qadar, benda akan datang. Qadar, benda yang telah berlaku. Itu dia panggil adik-beradik kembar. Tak ada pisah. Kalau pisah, dia mungkin berbeza makna. Tapi kalau dia ada satu yang makna. Beriman dengan qadar. Baik. Kita telah tahu dari segi makna. Kita berpindah kepada apa dia. Kita kata aku beriman dengan qadar dan qadar. Apa maknanya? Setiap Muslim wajib beriman kepada qadar Allah. Qadar baik dan jahat. Kita kena tahu ketentuan baik dan jahat. Yang tak baik itu manis dan pahit, suka dengan duka. Beriman kepada qadar Allah berarti beriman kepada ilmu Allah yang sedia kala. Beriman kepada masyiah. Kalau nak suruh boleh baca lepas ni, boleh bagi. Beriman kepada masyiah. Ini kehendak Allah yang meluluskan. Dan kudrat Allah yang syumul. Syumul maknanya lengkap, yang sempurna. Yang syumul maknanya yang lengkap dan yang sempurna. Sebagai penjelasannya, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, beriman kepada qadar Allah mengandungi 2 peringkat. Ini kena faham betul-betul.
kita beriman kepada Allah qadar dengan makna kita beriman kepada ilmu Allah sediakan. Hak berlaku hari ni tak mungkin Tuhan tak tahu. Jangan pula jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Tuhan tak tahu kecuali setelah berlaku baru tahu. Itu hak kita wartawan lagi tu. Ilmu wartawan mana berlaku baru tahu, belum berlaku tak boleh nak tahu. Andaian dah. Tuhan dah tahu dah apa yang akan berlaku. Yang kedua, kita beriman kepada masyiah. Semua benda ni kehendak Allah. Tak boleh nak lari. Pada waktu itu akan berlakulah ketenangan dalam hidup. Kita dah bercuba dah nak tolak benda ni supaya tak berlaku. Dengan kita berdoanya, dengan kita usaha dia, dengan kita ikhtiarnya, akhirnya jadi juga. Bila jadi juga, kita balik kepada qada dan qadar. Allah Ta'ala dah tentukan, aku tak nak buat apa dah. Tapi usaha kena ada. Jangan tunggu rumah. Lah, itu bukan usaha, bukan. Itu dia panggil cara orang malah. Jadi beriman kepada qadar Allah Ta'ala mengandungi dua peringkat. Peringkat yang pertama, beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang makhluk lakukan dengan ilmunya yang sedia ada yang menjadi sifat azali. Sifat semula, sifat sedia kala, azali. Allah Ta'ala sifat dia macam mana? Mengetahui. Dalam gelap ke, dalam cerah ke, tengah hari ke, tengah malam ke, dia tahu apa. Itu sifat Allah. Yang kedua, mengetahui segala keadaan makhluk daripada perbuatan taat, maksiat, rezeki dan ajal mereka. Tuhan tahu lah. Kemudian Allah menetapkan di Lauh Mahfuz segala takdir makhluk. Tuhan letak situ. Awal-awal ciptaan Allah Ta'ala ialah qalam. Jadi makhluk Tuhan buat yang pertamanya apa dia? Qalam. Sebab apa qalam? Allah berfirman kepada qalam, uktub, qalam, tulis. Tuhan suruh qalam tulis. Qalam menjawab, apa yang nak ditulis? Nak tulis apa ya Rabbi? Belum ada arahan maklumat. Suruh tulis ni. Allah memerintahkan, tulislah apa yang akan berlaku hingga ke hari kiamat. Maka apa yang akan mengenai seorang manusia, tidak ada yang akan menyimpang daripadanya. Tak nak buat dah. Tak boleh kita menyesal, Allah silap aku, silap. Nak silap apa lagi? Sudah berjadi. Dan apa yang menyimpang yang tak kena daripadanya, tidak akan mengenainya. Kerana dakwat kalam telah kering dan lambarannya telah digulung. Tulis siap. Orang ni senang, orang ni susah, orang ni sakit, orang ni semua sudah ditulis. Cuma kita tak tahu macam mana yang Tuhan tulis tu. Jangan kita kata, aku ni suruh. Tak ada suruh. Usaha kena ada. Itu dia panggil usaha tanpa serah, tanpa usaha. Itu bukan tawakal, dia panggil tawakul. Jadi orang yang malas. Firman Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Maksudnya, apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi? Tahukah tidak? Dan yang demikian itu dapat di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Suratul Hajj ayat 70. Jadi Tuhan dah tulis semua laporan itu ada di Lauh Mahfuz. Dan firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Maksudnya tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi semua sudah tulis. Ini ayat-ayat Quran ini menunjukkan bahawa kita beriman Allah Ta'ala tulis belakang apa yang ada. Jadi banyak kadang-kadang kita ni salah cakap. Bila orang tanya kenapa anak tak bagi belajar ilmu agama, masa depan tak ada. Seolah-olah rezeki itu duduk di tangan kita. Seolah-olah kita yang beri rezeki kepada anak kita, bukan Allah Ta'ala yang beri rezeki. Ini bahaya dari sudut kepahaman kita kepada qada.
Peringkat yang pertama, ilmu Allah. Peringkat yang kedua, beriman dengan masyiah Allah yang meluluskan segala sesuatu dan kudratnya yang mencukupi. Jadi, yang kedua, kita beriman dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Macam mana? Iaitu beriman bahawa apa yang dikehendaki oleh Allah berlaku. Perkara itu tetap akan berlaku. Tak boleh nak elak lah. Memang kena. Dan apa yang Allah tidak kehendaki berlaku, perkara itu tetap tidak akan berlaku. Tak akan berlaku. Macam mana? Yang kedua, tidak bergerak dan diam sesuatu di langit dan di bumi ini, melainkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita gerak, kita bangun, kita tidur ni semua kehendak Allah. Yang ketiga, tidak ada dalam kerajaannya barang yang Allah Ta'ala tidak kehendaki. Benda Tuhan tak nak, tak jadi. Tak usah katalah. Kita boleh kita kata. Awak nak atau awak suka tak suka, awak kena buat benda ni. Tak apa lah, arahan. Banyak kan benda kita buat ni, kita tak suka. Tapi bos suruh, kena buat. Tapi dalam kerajaan Allah Ta'ala tak ada hal yang tak nak. Semua yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, Allah berkuasa atas segala sesuatu daripada perkara yang ada dan yang tidak ada. Hak ada dah pun kuasa, hak tak ada lagi pun kuasa. Yang kelima, tiap-tiap makhluk yang ada di bumi dan di langit, Allah lah yang menciptakannya, bukan yang lain. Yang keenam, Allah lah mengurus segala-gala, bukan yang lain. Dalam hal itu, Allah memerintah hamba-Nya supaya taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya, serta melarang mereka daripada menderhakainya. Yang ketujuh, Allah kasih kepada hamba-hambanya yang bertakwa, berbuat ihsan dan berlaku adil. Yang kedelapan, dia redha kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Yang kesembilan, dia tidak suka kepada hamba-hambanya yang kafir dan yang fasik. Dia buat tapi dia tidak suka. Ini dia panggil qadariyah qauliyah. Kita akan tengok dalam pelajaran. Yang seterusnya, dia tidak menyuruh hamba-hambanya melakukan kejahatan dan kerusakan, dan tidak redha hamba-hambanya memilih kekufuran. Tuhan tak suka, tak redha. Berlaku dengan kehendak Allah tapi dia tidak suka. Setiap orang hamba benar-benar melakukan perbuatannya kerana Allah telah menjadikan perbuatan mereka. Jadi dia panggil amal makhluk ni apa dia? Kita yang buat betul-betul. Kita yang pilih nak buat. Dan di kalangan hamba pula, ada yang menjadi mukmin dan ada yang menjadi kafir. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang mendirikan salat, menunaikan ibadat puasa. Kerana setiap orang hamba berkuasa di atas perbuatannya. Setiap orang itu dia ikut perbuatan dia. Kerana mereka mempunyai iradah dan Allah menjadikan kudrat dan iradah mereka. Jadi itu dia panggil Ar-Rawdatun Nadiyah Syarah Aqidah Al-Wasit. Jadi ini menunjukkan bahawa semua yang berlaku itu dengan kehendak Allah dan manusia melakukan apa yang dia buat. Jadi kita kata ini Allah Ta'ala ada. Kalau kita kata semua kita buat ni bukan dengan kehendak kita, Allah Ta'ala paksa kita, ini dia panggil Jabariyah. Dia panggil mazhab Jabariyah, iaitulah mazhab orang yang mengatakan manusia ni tak ada kuasa. Dia macam robot. Robot ni dia jalan ikut remote. Itu dia panggil robot. Kita mazhab Ahlussunnah bukan robot. Kita buat apa yang kita buat. Tapi dengan kehendak Allah. Kita yang pilih. Tak boleh kita kata aku jadi jahat ni Tuhan jadi gini dah. Habis tak nak berubah. Tak payah berubah. Sebab Tuhan buat gini. Itu tak boleh. Dia panggil orang-orang dia golongan sesat. Nama dia Jabariyah. Jabariyah ni dia bergerak seperti remote. Seperti robot yang diikuti oleh remote. Tak ada kehendak. Jadi kita ni boleh fikir. Hak ni baik, hak ni tak baik. Boleh fikir tak boleh fikir kita? Boleh fikir. Hak ni baik, kita buat. Hak ni tak baik, kita jangan buat. Itu dia panggil. Manusia ni ada kehendak dia. Dan ada penetapan dia sendiri. Kesimpulan daripada penjelasan ini. Jelaslah bahawa beriman kepada qadar Allah mengandungi 4 martabat. Ini. Anda sebut awal-awal lagi bahawa perbincangan tentang qadar dan qadar ini agak rumit sedikit. Payah sedikit. Jadi kena buka pendengaran kita, minda kita buka betul-betul.
Karena martabat tu banyak. Tadi martabat ada sekali. Dua bahagian, ni martabat pula. Jadi, kesimpulan daripada penjelasan ini bahawa beriman kepada qadar Allah Ta'ala mengandungi 4 martabat. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah yang sedia kala. Kita yakin. Yang mengetahui amalan-amalan manusia sebelum daripada mereka melakukannya. Belum kita buat, Tuhan tahu dah dia nak buat apa. Yang kedua, beriman dengan penulisan atau penetapan qadar itu di Lauh Mahfuz. Kita percaya Lauh Mahfuz ada. Yang ketiga, beriman dengan masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala yang meluluskan, dan qadarnya, ketetapannya yang meliputi segala-galanya. Yang keempat, beriman bahawa Allah lah yang mengadakan segala-galanya, dan Allah lah pencipta, dan yang lain adalah dicipta. Tengok beza ayat tu. Allah pencipta, makhluk itu dicipta, dibuat oleh Allah Ta'ala. Adapun pembahagian qadar baik dan qadar jahat itu adalah nisbah kepada manusia dan makhluk. Semua benda itu harus buat belaka. Tapi bila kita sebut jahat dengan baik ni, maka kita nisbahkan perkara-kata ini kepada manusia dan makhluk. Adapun nisbah kepada Allah Ta'ala, maka qadar itu semuanya adalah baik. Kerana kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah. Bila orang tengok jahat, dia kata ni perbuatan Tuhan ni, orang ni tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu semua benda Tuhan buat belaka. Tapi, bila hak tak baik, kita jangan sandar kepada Allah Ta'ala. Secara khusus lalu itu, umumnya memang Tuhan buat. Dia kata, ni kerja Tuhan belaka ni. Buat benda-benda hak tak baik ni. Kelih orang tak payah, ni kerja Tuhan buat tak payah ni. Jangan. Kita kena letak hak baik-baik itu kepada Allah. Kau udah juga pada manusia. Jangan disebutkan benda yang tak baik itu kepada Allah. Dari sudut adaban, adab peraturannya. Ilmu Allah terhadap masyiahnya. Masyiah itu ketetapan, ketentuan Allah. Kehendak Allah. Penetapannya dan penciptaannya terhadap makhluk adalah berdasarkan kemahabijaksanaan. Jadi semua benda itu bijaksana Allah Ta'ala. Keadilan, rahmat dan kebaikan Allah. Kerana kejahatan tidak termasuk sedikit pun ke dalam sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Tak ada. Allah Ta'ala sifat dia adil. Sifat dia rahmat. Sifat dia baik. Jangan kata sifat Allah Ta'ala ni jahat. Tak ada. Jahat bukan sifat Allah. Zat Allah yang maha tinggi tidak layak dengan sifat-sifat kekurangan dan kejahatan. Maka bagi Allah lah segala kesempurnaan yang mutlak dan kemuliaan yang cukup. Semua itu hak Allah Ta'ala. Itu dia. Oleh yang demikian, tidak harus dinisbahkan kejahatan secara tunggal kepada Allah. Tetapi kejahatan harus termasuk dalam umum ayat Wallahu khaliqu kulli syai'in. Iaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu. Saya buat semua umumnya. Tapi bila sampai peringkat pelaksanaan, jangan kata ni hak saya buat ni hak jahat. Dan harus nisbah kejahatan kepada sebab. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Maksudnya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dan harus disebut. Harus disebut kejahatan dengan tidak menyebut penciptanya. Jadi, kita kata benda ni jahat ni. Tapi jangan nisbah pada Allah Ta'ala yang jahat. Itu. Tengok ni, terjemah ayat tu, setakat kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk. Dan harus disebut kejahatan dengan tidak menyebut penciptanya. Mana dalil? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan sungguhnya kami, para jin, tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi bila jin ni, bila Nabi turunnya wahyu pada Allah, Nabi SAW, pada waktu itu malaikat jaga semua langit. Jin nak naik dengar rahsia tak boleh lagi lah. Jadi jin duduk memikir apa sebab ni.
Wa inna la nadri. Kami tak tahu apa kes berlaku. Tak boleh naik tadi ke langit. Tak boleh dengar rahsia langit. Ini hidup mungkin. Sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menjadikan kejahatan semata-mata dari semua bentuk. Kerana hikmah dan kebijaksanaan Allah menafikan demikian. Oleh itu, maka tidak boleh jadi dari pihak Allah menghendaki sesuatu perkara, sedangkan perkara itu menjadi jahat kesemuanya. Dan tidak boleh juga Allah menghendaki suatu perkara, sedangkan perkara itu menjadi maslahah. Maslahah itu maknanya kebaikan di satu pihak yang lain. Maka di tangan Allah lah segala kebaikan semuanya, dan kejahatan pun tidak dinisbahkan kepada Allah. Bahkan tiap-tiap yang disebah kepada Allah adalah baik, manakala kejahatan pula adalah berhasil kerana tidak dinisbahkan kepada Allah. Kalau dinisbah kejahatan itu kepada Allah, maka tidaklah menjadi jahat. Dan kejahatan dari segi nisbah kepada penciptanya dan irada Allah, maka tidaklah merupakan kejahatan. Jadi kalau kita kata, ni orang Tuhan buat dah ni, saya kata apa dah kita? Jadi tak boleh jadi jahat. Kalau orang polis tangkap orang, dia kata, cik tak boleh marah ke saya, walaupun saya mencuri ni dengan kehendak Allah. Tuhan ada tulis saya curi, tak boleh gak saya. Jadi polis pun tutup payah dia. Itu dia panggil, kita tahu, benar, umum Allah Ta'ala jadi dia ni pencuri. Tapi bila dia mencuri, tak boleh nak sebut kepada Allah Ta'ala. Tuhan aku jadi, aku curi, apa nak marah pula? Alah, mencuri itu perbuatan, mencuri itu. Maka kita kena marah dengan dia, supaya dia tidak mencuri lagi. Sakit, umpamanya adalah kejahatan. Dan bencana, juga jika dinisbahkan kepada manusia di dunia ini. Jadi sakit ni adalah merupakan bencana. Kalau disebut kepada kita, sakit ni, tidak bala kena sakit. Allah sakit, nak berjalan tak boleh. Nak berdiri tak lekat, nak duduk pun tak selesa. Jadi tidur tak lena. Tetapi nisbah kepada manusia jahat, tak baik, bencana dia. Tetapi ia merupakan kebaikan di akhirat. Dan kebaikan dinisbahkan kepada Allah berdasarkan kepada ilmunya bahawa selepas sakit itu boleh mendapat keampunan dosa dan pembersihan jiwa. Tengok tinggi darjah. Kan kita dah belajar dalam martabat sabar itu. Ada di antara manusia ni Allah Ta'ala nak beri darjat kepada dia yang tinggi. Tapi amalan dia tak banyak. Habis orang macam mana? Allah Ta'ala balakan dia dengan sakit. Bila orang sakit dia sabar. Bila sabar darjat dia naik. Senang. Sampai kepada tahap yang Tuhan nak beri pada darjat dia. Tunggu ibadat tak mari-mari. Duk main takat tu juga. Sudah semaya fardu, jemaah jaga-jaga. Lepas semaya fardu, dah lah tak jemaah, semaya sunat pun tak juga. Sunat rawatib pun terlepas juga. Jadi darjat tak naik. Sedangkan Tuhan nak bagi taraf dia tinggi. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala beri pujian kepada dia. Sakit, apa-apa bala yang ada, dia sabar, maka darjat dia naik. Sampai kepada tahap yang Tuhan nak beri. Level dia tu sudah sampai dengan sebab kesabaran dia. Jadi, bila kita tengok sini, kita nampaklah kejahatan itu bukan satu, apa ni? Sakit itu bukan satu kejahatan. Tapi sebagai satu batu loncatan nak pergi ke derajat yang dia nak sampai tu. Tapi sakitlah dia atas dunia ni. Jangan kata tu aku sakit, aku nak derajat. Jangan minta. Allah Ta'ala yang pandai nak uji-ujian pada kita. Minta jangan. Tapi kalau mari sabar. Itu kaedah dia. Demikian pula orang-orang mukmin yang dipenjara oleh musuh Allah. Merupakan kejahatan pada zahir. Orang yang kena penjara itu memang kejahatan. Kerana mengandungi penyiksaan dan penderitaan. Mana tak saya. Tetapi ia adalah proses pengujian jiwa, pembersihan barisan mukmin dan proses pendidikan roh. Lebih daripada itu ia menepati peluang mendapat pahala yang besar dan kebaikan yang menyeluruh. Jadi semua orang kena azab, kena seksa kalau kafir ni nampak jahat atas dunia tapi darjahnya tinggi di sisi Allah. Penciptaan iblis. Ini yang berat ni. Penciptaan iblis ni apa jadi? Mengandungi beberapa hikmah yang banyak. Kena tanda sikit hari ni. Kelebihan iblis. Dia ada juga kelebihan iblis ni walaupun dia jahat. Seperti memberi peluang kepada manusia untuk bertaubat setelah bersalah. Jadi kalau iblis tak ada, kita tak salah dah. Tak buat kesalahan dah. Jadi tak ada taubat. Sedangkan taubat itu besar darjahnya di sisi Allah. Kita tak nak taubat di sisi lain. Melahirkan pengabdian orang-orang mukmin. Sebab berjihad dan bermujahadah melawan iblis dan kuncu-kuncunya. Bila kita tahu setan ada, kita kena lawan dia. Setan suruh tidur, kita bangun.
Syaitan suruh makan banyak. Kita puasa. Jadi, duk lawak. Perlawanan ni menyebabkan kita naik darjah. Kalau tak berlawak, tak ada apa gitu. Kita ni orang tak lawak kita. Berasa tenang, ya relax ya kita. Bersabar di atas pujukan syaitan dan tipu dayanya. Menyerah diri kepada pemeliharaan Allah dan berlindung di bawah perlindungannya yang teguh. Jadi kita kena berlindung di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat teguh. Tengok nombor nota kaki 42. Ibnu Qayyim menyebut beberapa hikmah di sebalik penciptaan iblis. Kita belajar ini. Apa hikmahnya? Iblis dibuat. Yang pertama, ternyata bagi hamba tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan kejadian yang berlawanan dan saling bertentangan. Kejadian zat iblis yang ianya sejahat-jahat zat dan punca segala kejahatan berbanding dengan zat Jibril yang ianya semulia-mulia zat, sebersih-bersihnya dan menjadi punca segala kebaikan. Dan ternyata pula tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan malam dan siang, ubat dan sakit, hidup dan mati, cantik dan bodoh dan lain-lain lagi yang terang-terang membuktikan kesempurnaan kudrat Allah. Jadi pelawai dia. Yang kedua, hikmah yang kedua. Ternyata peranan nama-nama Allah yang bersifat kuasa. Seperti nama Al-Qahhar yang sangat keras. Al-Muntaqim yang membalas. Syadidul Iqab yang bersangatan seksaannya. Sari'ul Hisab yang segera hisabannya. Zil Baqshi Syadid yang punya azab yang keras. Al-Mu'izzu yang memuliakan. Al-Muzillu yang menghinakan. Maka nama-nama dan sifat-sifat perbuatan itu mestilah ada pihak yang berhubungan dengannya. Kalaulah manusia dan jin sama dengan tabiat malaikat, nescaya tidaklah timbul peranan dan pengertian nama-nama Allah Ta'ala itu. Kalau manusia ni suka malaikat belaka, buat apa lagi tadi dan ekor? Buat apa lagi ada seksa yang berat? Tak ada orang yang nak kena seksa dah. Maka dia kena ada orang yang kena seksa. Yang ketiga, ternyata peranan dan pengertian nama-nama Allah yang mengandungi sifat lemah lembut, sifat pengampun, menutup keaiban, memaaf, sekiranya tidak diciptakan sebab-sebab yang membawa kepada lahirnya peranan nama-nama ini, nescaya hilanglah hikmah dan faedahnya. Allah Ta'ala maaf. Dia nak maaf siapa? Mesti dia nak maaf tu kepada orang yang bersalah. Orang yang nak bersalah mari mana? Kena ada syaitan mari goda dia dulu. Jadi, itu hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita tak nampak. Ini yang ada. Yang keempat, ternyata kesan-kesan nama Allah yang bersifat bijaksana dan ilmunya yang meliputi, maka Allah yang memuliakan dan menghinakan mereka yang Allah kehendaki. Allah mengetahui tempat yang ia akan letakkan risalahnya dan mengetahui mereka yang ia layak menerima risalahnya dan mengenang jasa baik Allah. Jadi siapa dia Tuhan nak letak tu? Orang yang dia kehendaki. Yang kelima, melahir dan mengeluarkan jenis-jenis pengabdian yang kalau sekiranya tidak diciptakan iblis, nescaya tidaklah lahir jenis-jenis pengabdian seperti pengabdian dari segi jihad, kasih dan cinta kerana Allah, marah kerana Allah, menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar, bertaubat, melawan musuh Allah, memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan, mengambil pengajaran, berhati-hati daripada tipu daya mereka dan lain-lainnya. Inilah 5 hikmah Allah Ta'ala jadikan syaitan, diambil daripada kitab Madarajus Salikin, jilid yang kedua, halaman 194. Cantik. Itu kitab yang diambil dalam kitab Madarajus Salikin. Ada lagi sedikit tambahan tentang syaitan ni. Kita kena belajar juga dengan syaitan. Bukan belajar ilmu sihir ni, jangan salah faham. Nak belajar apa dengan syaitan? Syaitan ni, bila dia buat satu kerja, dia bersungguh. Kenapa? Bila dia buat satu kerja, dia bersungguh-sungguh buat. Dia tak main-main. Kalau dia nak bodoh seorang manusia, nak suruh jadi sesat, dia akan lawan sungguh-sungguh. Mu suka apa? Suka masjid. Baik. Dia masuk ke masjid. Dia tengok kita mari awal, dia mari selalu. Awak orang pertama mari masjid. Orang lain semua tak warak belakang. Kita apa bangga? Aku orang nombor 1. Mari ria pula. Mati juga. Kok dalam ria. Mati atas masjid kita. Dia syaitan ni guna. Kita bila kita buat kerja, main-main.
Ini bahasa orang Melayu. Kerja apa tu? Nego koho-koho. Nego tak ada juta-juta tu, tapi main koho-koho semacam. Jadi, kalau kita dakwah, buat kerja apa tu? Dakwah sikit-sikit. Tak ada. Syaitan, kalau dia buat kerja betul-betul. Ini kelebihan syaitan. Nak belajar dengan dia. Kelebihan yang kedua syaitan lagi, iaitulah dia tak ada cuti. Kita asyik nak cuti kalau kita MC macam cuti. Syaitan tak ada cuti. Dia buat kerja siang ke malam, kerja. Jadi kita kena belajar dengan syaitan, 2-3 perkara ni lah. Patut lain, ni tak boleh dengar tak lah. Jangan duduk belajar dengan dia. Nak ceritanya syaitan ni, dia buat kerja sungguh, dan dia tidak ada cuti, kerja dia 24 jam. Kita kerja dah kena cuti semacam. Tambah-tambah lagi kalau kita terlibat dengan pejabat-pejabat dah. Saya, orang mari pukul 5.30, nak tanya masalah sikit, esok pukul 8 pagi, pukul pejabat tanya. Luar waktu pejabat tak boleh tanya dah. Ni ramai juga ni ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita ni. Bila orang suruh dia kerja mengajar masjid surah betul-betul, ada yang terkerja saya di sekolah, pukul 3 petang tadi habis, tamat. Ini waktu-waktu saya nak berjalan dengan keluarga. Duk main tamir bunga, duk main jual makut pinggan, duk main jual ubat-ubat. Jadi tak ada lagi kerja. Kena belajar dengan syaitan. Bahaya betul. Maka tiap-tiap perkara yang dianggapkan jahat itu, balik mula ke kitab kita, kemacan di atas. Maka tiap-tiap perkara yang dianggapkan jahat itu adalah bergantung kepada nisbah. Kerana ia menjadi baik, nisbah kepada hubungannya dengan penciptaan Allah. Dan menjadi jahat, nisbah kepada orang-orang yang jahat dalam pandangan Allah. Jadi kita fahamlah, dia jadi jahat bila kita nisbah kepada perbuatan manusia. Maka kejahatan mengandungi 2 pandangan. Satu pandangan adalah baik, iaitu dari segi nisbah kepada Allah yang mengadakan, menjadikan dan menghendaki, kerana ia mengandungi hikmah dan rahsia yang Allah sahaja mengetahuinya, dan orang-orang yang Allah menghendaki ia mengetahui hikmah dan rahsia itu. Dan satu pandangan lagi adalah tidak baik, iaitu nisbah kepada pandangan manusia yang tidak mengetahui hikmah dan rahsia kejahatan itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita ini di dalam bab yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar, hujah orang-orang kafir dengan qadar Allah. Ini kena belajar betul-betul. Kalau tidak kita terjebak seperti mereka. Buat kafir dia berhujah lagu ni. Dia kata kita ni Allah Ta'ala buat. Dan macam mana kita nak marah kita? Ini tak boleh. Jadi kita fahamlah, semua perbuatan yang baik ini sebuah pada perbuatan Allah Ta'ala yang azali, yang asal. Tapi dia jadi jahat bila manusia tu buat benda yang tak baik. Kena faham itulah. Pembicaraan kita akan sambung lagi insyaAllah.